barisan fikir-fikir, ustazah, staf-staf Syakirin semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini untuk satu sesi perkongsian ilmu dalam pendidikan. Dan saya juga merakamkan jutaan terima kasih pada Muallim Ustaz Fairul kerana sudi, Muallim Fairul kerana sudi untuk menyampaikan sedikit ilmu, bukan sedikit lah, banyak lah. Muallim Fairul tu sangat banyak ilmu untuk kita berkongsi tentang Google Meet ni. Dan saya mengharapkan malam ni kita sama-sama, maknanya guru-guru perlulah mengutarakan apakah masalah yang sedang dihadapi buat masa ni supaya kita dapat mencari satu platform yang terbaik untuk kita melaksanakan kelas secara online ini. Sebab kita kalau boleh nak satu platform yang menyenangkan pelajar, guru-guru, ibu bapa juga. Ada satu platform yang stabil, yang mana dalam pelaksanaan kelas online ni tidak ada gangguan dan kita dapat melakukan satu teknologi pendidikan dalam norma baru ni yang begitu menyeronokkan untuk anak-anak didik kita. Jadi oleh itu saya dengan tidak membuang masa menjemput Muallim Fairul untuk menyampaikan salam perkenalan juga untuk meneruskan agenda seterusnya. Dipersilakan Muallim Fairul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'. Terima kasih kepada Dr. Nick Azlida di atas kata alu-aluan, di atas jemputan merangkap guru besar dan pengetua di Syakirin. Dan seterusnya barisan kepimpinan sekolah, timbalan pengetua dan juga para barisan guru penongkanan dan juga para ustaz-ustazah semualah, guru-guru hebat di sekolah Syakirin, insyaAllah guru-guru yang hebat ni. Kami ni, saya ni apa je, tak ada apa pun Dr. Nick. Tapi sekadar malam ni sekadar nak sharing je. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Malam ni kita dapat berjumpa dalam satu lagi orang kata kalau istilah sekarang ni new norm lah kan, norma baru. Yang mana ialah kadang-kadang bila kita menuntut ilmu tu, kita dalam masa-masa sekarang ni kadang tak tentu masa kan. Kadang-kadang ialah kadang pagi, kadang siang, malam pun kadang ada kelas juga. Kalau untuk makluman semua, saya ni sebenarnya setiap malam ada kelas. Setiap malam ada kelas. Malam ni pun sebenarnya ada kelas, tapi disebabkan jemputan saya terpaksa skip kelas. Tak tahulah cikgu grup kelas nak cakap apa tak tahulah, tapi saya terpaksa lah sebab nak membagi ruang kepada cikgu-cikgu untuk sama-sama kita share lah apa permasalahan, apa yang perlu kita tambah baik dalam kita mengajar secara online lah terutamanya. Ustaz-ustazah yang saya kasih sekalian, saya rasa untuk perkongsian saya pada malam ini lebih kepada mungkin antaranya saya akan sentuh sikit lah. Saya akan sentuh sikit berkaitan dengan kelas online tu, terutamanya Google Meet. Dan yang kedua, saya nampak lebih kepada mungkin perbincangan. Cumanya saya nak bagi rule sikit kelas kita pada malam ni. Pertamanya,
bila nak bercakap tu saya rasa kena seorang-seorang lah, seorang-seorang. Seorang cakap. Takut nanti bertanya, A tanya, B tanya, C tanya, jadi dia macam merbah sikit lah. Kan? Macam mana Ustaz Sazah mengajar dalam kelas, begitu jugalah kita nak dalam sini kan. Begitu jugalah kita nak bertanya tu seorang-seorang lah. Dan pastikan mute tu ditutupkan dulu. Sekiranya ada soalan, boleh buka mic. Kalau menggunakan email e-didik, dia ada raise hand kan. Siapa guna email e-didik dia ada raise hand. Maknanya kalau yang mana bagi signal raise hand tu saya faham lah. Mungkin ada soalan ke apa ke Dan saya memerlukan bantuan daripada Ustaz Sazah semua. Mungkin Dr. Nik aku Dr. Nik ataupun Ustaz Sazah yang lain. Kalau sekiranya saya terleft ke, suara saya tak dengar ke, nanti maklumkan pada saya lah ataupun slide saya tak nampak ke, sila maklumkan pada saya Boleh? Suara saya clear tak sekarang ni? Clear? Okey, Nampak clear, tadi ada clear. yang mengantuk ni. Ada yang mengantuk ni. Itulah kelas malam macam inilah cabarannya kan. Cabaran ni macam inilah kan. Kadang macam-macam lah. Kalau duduk kat rumah ni macam-macam lah kan. Jadi saya share dulu saya punya pembentangan. Saya kita cuba ringkaskan lah insyaAllah Cuba ringkaskan secepat mungkin lah. Dan saya yakin semua Ustaz Ustazah dah biasa kot Dah biasa dengan Google Meet ni kan. Jadi tak perlu saya pergi banyak-banyak lah. Sekejap saya nak ambil yang ni. Dia dah buka kat lain sekejap Sekejap. Saya tunjuk entire screen lah. Nampak? Nampak tak muka ni? Ustaz Ustazah semua nampak Ini antara saya punya muka depan saya punya Google Meet lah. Kalau Ustazah perasan apa yang ada? Apa yang beza dengan Google Meet yang biasa Ustaz Ustazah guna? Apa beza? Cuba respon sikit. Apa yang ada kat depan saya ni? Nampak tak? Cuba respon. Ada yang luar biasa tak? Kalau tak ada, maksudnya memang Ustaz Ustazah dah faham lah. So saya tak payah bentang lah malam ni. Boleh ni. Cepat respon sikit. Saya buka sikit. Tengok apa item-item yang pelik sikit yang ada dekat saya punya ni, Google Meet ni. Cuba siapa perasan? Cuba tengok betul-betul. Dari segi jumlah tiles yang ada dekat sini, Alim lagi banyak, mungkin penuh. Semua orang boleh masuk, boleh nampak kat semua orang. Okey. Macam saya dapat nampak 4 saja. Ustaz apa nama? Ustaz apa? Afdal. Ustaz Afdal. Wah, tahniah Ustaz Afdal. Betul, tepat sekali. Alhamdulillah. Lain. Cepat. Dengar-dengar semua semuanya biasa guna Google Meet kan? Jadi mesti nampak apa lagi perbezaan kat situ. Cepat tengok betul-betul. Nak saya besarkan ke? Sekejap, saya cuba besarkan. Dia nampak besar. Nampak besar? Nampak? Saya dah besarkan dah. Apa lagi? Cepat. Nak besar lagi ke? Cepat. Semua merenung tak jumpa. Siapa yang itu pernah saya kursus dekat Asyakirin. Ustazah apa Ramai kat ni. Semua saya tak ingat lah. Ustazah Mahfuzah. Ustazah Mahfuzah ada? Ustazah Mahfuzah. Saya ingat. Ada tak? Tak ada? Ada Ustaz, ada. Apa? Ustazah Mahfuzah ada. Cuma tak tahu nak keluarkan muka tu, tak kerti je pula. Nak keluarkan muka? Keluarkan muka apa ya? Ada muka. Yang ni video Video ni. Yang ni. Yang saya klik ni, nampak? Ya. Ada? Klik tak?
Cuba buka. Tu. Klik situ. Dia akan keluar muka. Ada tak Ustaz cepat? Saya kira countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Ustazah Norisa nak cakap apa-apa ke teacher Norisa? Tengok. Yang ada nama kat tepi tu ke? Ya, betul. Tepat sekali. Itu namanya attendance Google Meet. Saya dah rakam, saya dah ada attendance kat sini. Semua nama-nama Ustazah malam ni. Nampak? Dia keluar. Ustazah Mahfuzah Abdul Muttalib, Ustazah Nurul Fatin, Nurul Izzah. Cuma ada nama yang apa? Yang tak dikenali. lol. Siapa lol tak pasti. Mungkin akaun anaknya apa tak pastilah. So dia detect nama-nama yang kita daftar di dalam Google Meet. So dia akan automatic record. Siapa yang letak nama penuh, nama penuh lah. Terutama yang pakai email e-date tu, confirm lah dia akan keluar nama penuh. BJJ8003 ni, confirm lah email e-date ni. Yang lain masuk bukan email e-date Tak ramai email e-date Lain ada tak? Baru 2. Ada yang driving ni. Dahsyat ni. Hati-hati yang driving tu. Bahaya ni. Tak ada Okey, tak apa. Saya terus. InsyaAllah. Okey, apa yang ada kat sini, saya cerita dulu sebelum kita masuk kepada yang Google Meet. Ini antara extension dalam Google yang saya guna sebenarnya. Contohnya saya pasang grid view. Grid view ni maksudnya yang inilah, nampak tanda kotak ni kan? Grid view. Kalau kejap lagi saya tunjuk cara macam mana nak install. Kemudian saya juga pasang extension attendance ni, Google Meet attendance. Jadi maknanya kalau setiap kali murid masuk kelas kita, dia akan daftar direct terus, automatic dia akan masuk ke attendance lah setiap kali kelas. Dan dia akan secara automatic save. Dia akan secara automatic save di dalam bentuk Excel dalam kita punya komputer lah ataupun laptop. Ini untuk laptop saja handphone tak ada handphone tak ada extension minta maaf. Untuk laptop sahaja Kemudian extension lain saya ada pasang ni, kalau Ustazah perasan saya ada button mute all. Nampak? Ni yang ni, button mute all. Kalau saya tekan mute all ni, apa jadi? Are you sure you want to mute all participant? Ya, saya tekan OK. So dia akan mute semua yang ada dalam dekat sini, kecuali penceramah lah, kecuali saya lah. Yang lain semua akan di-mute-kan. Tadi ada seorang tak mute, jadi saya tekan dia akan mute semua sekali. Itu, yang ni pun extension juga, extension yang saya pasang dalam Google Meet. Lagi, apa yang ada dalam extension ni? Extension lain yang saya pasang ada emoji. Perasan tak emoji ni? Nampak? Contoh saya tekan dia keluar apa? Nampak? Dia keluar, tak best. Keluar yang best lah. Kat tangan. Apa lagi? Lagi apa lagi? Nak ni gembira. Apa lagi? Itu emoji. Yang emoji ni pun saya pasang juga extension. Kemudian apa lagi saya letak? Saya tunjuk lagi. Kemudian saya ada breakout room. Breakout room ni, yang ni breakout room maksudnya saya boleh dalam saya punya email e-date ni, sebab saya sekarang ni saya guna email e-date yang berbayar. Saya bayar setahun dalam RM240 setahun. Jadi antara fungsi yang ada dalam email yang berbayar ni, saya boleh pecahkan mengikut grouping. Contohnya saya nak pecah dalam grup ni ada 48. Saya akan pecahkan kepada 8888. Jadi ini fungsi breakout room. Saya boleh masukkan dalam grup. Jadi perbincangan akan berfungsi dalam grup nanti. So malam ni saya tak buat lah. Saya nak tunjuk dulu. Kemudian saya ada, kalau Ustaz perasan, contoh saya biasanya bila kita mutekan mic kan,
biasanya Ustaz tekan apa? Tekan yang ni kan? Kita bawa mouse kita ataupun kita bawa kita punya ni ke tanda ni kan? Tanda sekarang ni saya tak perlu bawa cursor ni ke mic, cuma saya tekan space je. Nampak? Bila saya tekan dia akan off. So tak perlu nak bawa cursor ni. Mudah ke senang? Mudah ke, susah ke, senang ke? Mudah kan? Mudah lah. Kita just tutup space, kita nak bercakap kan? Alright, on off. Okay, apa lagi yang saya pasang? Sekejap, yang item yang best lagi. Saya ada pasang Google Meet Auto Admit. Saya besarkan sikit Tengok. Bagi nampak sikit. Nampak tak? Ada kan? Nampak di atas ni. Google Meet Auto Admit. Maksudnya setiap kali saya punya kelas, murid dia akan masuk secara auto. Jadi saya tak perlu admit kan? Kecuali kalau kata yang email e-didik tu memang tak ada masalah lah. Sebab kita guna akaun e-didik, dia akan secara automatik masuk secara automatik akaun e-didik akan masuk dalam kelas lah. Tetapi kalau akaun yang guna Gmail personal, dia akan kita terpaksa admit. Jadi saya pasangkan extension ni supaya bila kita buka Google Meet dia akan secara auto masuk auto. Jadi saya tak perlu nak admit. So tu antara fungsi lah, fungsi extension. Itu saya tunjuk apa yang best guna Google Meet ni. Okay. Sebelum saya teruskan lagi, saya nak tahu berapa orang kat sini yang biasa guna Google Meet. Cuba angkat tangan sikit, nak tengok yang biasa guna. Raise hand. Oh, yang Gmail tak ada Oh, minta maaf lah, yang di e-didik je. Yang guna e-didik boleh raise hand. Yang mana yang biasa pakai. Nak tengok mana? Ada tak? Macam tak ada ke ni? Boleh nampak 3 paparan. Betul, kena install dulu. Saya nak tengok raise hand ni. Tak nampak pun raise hand ni. Rasanya tak berapa ada sebab ni apa, kalau terlampau pelbagai sekolah sekarang ni pakai apa, dua je yang saya perasan, Zoom dengan apa, Webex. So kalau macam guru pakai pelbagai, nanti parent yang penting. Sebenarnya kalau secara peribadi saya sendiri, saya dah pernah pakai Gmeet sebelum ni. Saya prefer Gmeet berbanding Zoom. Tapi sebab saya tengok kalau saya pakai Gmeet, ada guru pakai Zoom, ada guru pakai Webex, dia macam terlampau pelbagai, nanti parent akan rasa macam menyusahkan lah. So saya pun buat keputusan tak apalah, saya pun pakai Zoom sebab saya memang ada akaun Zoom. Okay, tak apa. Kita nak kenal dulu kan? Tak apa, kita kenal dulu Google Meet. Terima kasih Ustazah. Maksud saya sekolah, kalau perasan, Ustaz perasan kami tak ada yang angkat tangan tu mungkin sebab memang kebanyakannya pakai dua tu je. Oh, okey, faham. Oh, maksudnya tak ada lah ni. Okey. Senang. Saya rasa lah, tak salah yang sebenarnya. Okey, terima kasih Ustazah atas respon. Okey, tak apa. Saya masuk dulu Saya masuk kepada saya punya perkongsian sikit. Kita masuk secara laju lah apa sebenarnya Google Meet ni. Ini saya tak payahlah cerita. Saya nak masuk dekat Google Meet je malam ni. Kalau nak cerita semua saya rasa tak habis untuk malam ni. Kita cuba Dr. Nick, kita sampai pukul berapa Dr. Nick? Kita 1 jam lah start dia tu. Kita cuba habis 10.30 boleh? Ke macam mana? Yalah. Boleh ke? Boleh. Kena tanya dulu nanti. Boleh Kita cuba insyaAllah. InsyaAllah. Okay, alright. Okay, saya tak nak cerita bab ni. Okay, saya masuk Google Meet lah terus Untuk Google Meet ni sebenarnya mudah je. Apa yang Ustaz-Ustazah yang perlu buat, kita kena tahu apa yang ada dalam Google Meet. Saya tak nak cerita lah bab-bab lain tu sebab
Contohnya kalau nak cerita bab Zoom, saya boleh cerita bab Zoom, saya boleh cerita bab Webex, saya boleh cerita bab Skype ke apa ke, medium lain. Saya boleh cerita, tapi pada malam ni saya nak fokus kepada Google Meet sahaja. Sebab apa Google Meet? Kalau Ustaz Ustazah perasan lah, di luar sekalipun, kebanyakan guru-guru di peringkat KPM pun antara medium yang mereka kita lihat secara menyeluruh lah. Dari segi apa yang diorang lihat adalah penggunaan Google Meet ini lebih stabil berbanding dengan aplikasi lain. Sebab apa? Sebab Google Meet ni berada di bawah Google tu sendiri kan, Google. Jadi possibility untuk Google ni nak shutdown ke, nak apa ke, dia kurang sikit berbanding dengan medium-medium yang lain lah. Saya tak cakap medium-medium yang lain tu tak bagus, tak. Saya hanya nyatakan dari sudut stable tak stable, dan juga dari sudut penggunaan tu sendirilah yang nampak tak adalah susah sangat. Dia lebih mesra juga sebenarnya, mesra pengguna juga Google Meet ni kepada murid-murid kita. Dan saya percaya sekarang ni, saya yakin dan percaya di kalangan ustaz-ustazah yang saya dimaklumkan lah, saya dimaklumkan kebanyakannya semua dah biasa dengan Google Classroom. Itu antara salah satu juga kelebihan yang ada pada ustaz-ustazah semua. Bila kita dah tahu mahir berkaitan dengan Google Classroom, di sana ada aplikasi Google Meet yang boleh kita integrate bersama kan, yang memudahkan sebenarnya dari sudut kalau kita nak buat kelas secara alam maya ni, dari sudut tu. Kemudian dalam Google Meet ni antara yang perlu secara asasnya, yang perlu Ustaz sudah tahu ialah satu, bagaimana kita nak login ataupun sign in. Yang kedua, macam mana kita nak create link dan kita nak paskan link kepada murid-murid. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak record meeting. Cuma dalam record meeting ni, dalam Google Meet untuk Gmail personal dah ada beberapa perubahan kat situ. Jadi dia hanya ada pada akaun yang berbayar dan akaun G Suite saja. Contohnya akaun eDidik ni. Akaun eDidik saja ada function untuk record dan sebagainya. Tapi tak ada masalah. Saya akan ajar lagi. Kalau kata nak gunakan Gmail biasa pun, saya akan ajar macam mana cara mudah nak record untuk Google Meet ni. Kemudian setup tarikh dan paparan, yang mana kita akan integrate dengan Google Calendar. Dan yang kelima, tadi saya sebut tadi, apply dalam Google Classroom. Dan keenam, penggunaan Meet dan Jamboard. Dan yang ketujuh, extension. Extension yang saya dah terangkan pada awal tadilah. Rupanya ramai yang tak tahu sebab tak guna kan. Okey, tak apa. Alright, tak apa. Teruslah saya yang tu je. Itu antara kita punya cuba outcome yang akan saya sentuh lah, insyaAllah. Sempat tak sempat, kita cubalah insyaAllah. Okey. Saya nak masuk kepada, saya buka satu lagi. Sekejap saya buka Google. Okey, macam mana kita nak sign in? Cara dia ialah pastikan email yang digunakan tu mesti email Gmail lah kan. Macam mana kita nak tahu kita dah sign in? Tengok gambar kat sini lah. Tengok gambar yang ada kat sini, ada gambar, maksud kita dah sign in. Okay, dan sign in tu mesti kita gunakan Google pula dah. Orang panggil apa ni? Ya Allah. Google lah kan. Tiba lupa pula. Jangan kita gunakan Mozilla, kita hanya gunakan Google Chrome saja. Google Chrome. Sign in untuk gunakan Gmail yang stable, gunakan Google Chrome saja. Jangan gunakan Mozilla. Mozilla yang lambang yang macam Mozilla lambang ni mana? Kita tunjuk gambar Mozilla. Ekor ni apa tu? Musang. Ekor musang kan. Tengok ada tak gambar. Ni. Mozilla kan? Tu. Ni. Jangan guna ni. Kita guna logo yang atas ni Google Chrome. Jadi bila dah kita masuk login guna Google Chrome, pastikan dah sign in. Kita terus ke titik 9 ni, hujung ni.
titik 9 pergi ke Google Meet. Pergi ke Google Meet. So bila kita dah pergi Google Meet, Saya interrupt boleh? boleh. Ni, okay, sebenarnya macam ni, saya ada je Google Chrome, tapi saya memang rasa prefer nak pakai Mozilla. Saya dah pernah pakai Gmeet sebelum ni, mengajar awal tahun lepas kan. Saya tengok macam tak adalah masalah sangat. So saya nak tahu, agaknya apa sebenarnya mungkin masalah yang saya mungkin tak perasan kalau saya pakai Mozilla juga. Okay, bagus soalan tu. Bagus. Okay bila kita pakai untuk Google ni, sebenarnya dia ada platform yang stable dan juga platform tak stable. Contohnya bila kita gunakan Google Chrome ni yang telah dikemaskinikan oleh Google sendiri lah kan. Banding dengan Mozilla pun di bawah Chrome juga kan. Tapi saya nak apa kata dari segi sudut apply ataupun pelaksanaan tu, banyak medium Google Meet ni kita apply di Google Chrome, bukannya Mozilla. Dia kadang-kadang mungkin Mozilla ni dia mungkin ada masalah lah kadang-kadang lah, tapi saya pun memang dari segi implementasi tu memang saya tak biasa guna Mozilla lah kan. Tapi kalau kita Ustaz biasa guna, kalau ada masalah nanti tukarlah ke Google Chrome balik kan. So tak ada masalah benda tu. Cuma kadang-kadang dari segi perbincangan dengan kawan-kawan, kebanyakannya menggunakan Google Chrome lah setakat ni. Tapi kalau Ustazah rasa macam ada masalah, tukar je ke Google Chrome. Tapi tak ada masalah untuk Ustazah nak teruskan Mozilla tu. Tapi saya cadang gunakan Google Chrome. Itu. Yang tu, kemudian bila dah sign in, kejap bila dah sign in tadi, antara macam mana kita cara nak sign in, saya rasa ramai ada sebelum ni saya dah buat pembentangan kepada beberapa orang guru di sekolah Syakirin, dan nanti kalau kata ada masalah bab nak sign in ke apa ke, saya rasa boleh rujuk lah kot. Boleh rujuk kepada guru-guru yang telah saya ajar sebelum ni lah, insyaAllah. Cuma malam ni saya nak cover secara laju je ni. Jadi saya rasa Ustazah tengok dulu kan. Nanti kalau rasa macam pening-pening sikit, last kali kita bincang Boleh Alright. Okay, yang tadi macam mana kita create meeting tadi, kita pergi ke new meeting. Ini cara pertama cara pertama nak create meeting secara pantas. Okay, start an instant meeting. So kita start instant meeting. So dia akan keluar yang ni lah kan. Dia akan keluar paparan yang ni. Nampak? Bila keluar paparan yang macam ni, apa tujuan bila dia keluar macam ni? Tujuan ni ialah untuk kita nak setting kita punya sound, kita nak setting kita punya kamera kan. Kamera okey tak okey, kita nak adjust kita punya kedudukan kan. Okey ke tak okey kan. Bila kita mengajar, tengok cantik tak cantik, betulkan kan. Kalau guna handphone, pastikan kedudukan handphone tu dalam keadaan landscape lah, landscape. Tak nak dalam keadaan portrait landscape. Supaya banyak ruang untuk kita boleh bebas bergerak lah, terutama yang menggunakan alat bantu mengajar lah kan. Itu. Kemudian untuk penggunaan handphone juga perlu download Google Meet di dalam handphone lah, melalui Play Store ataupun kalau iPhone iOS apa tah iPhone. Jadi bila kita dah create meeting, apa yang perlu kita buat ialah dah settle bab ni. Cuma yang bagusnya dalam email e-didik kita ada kalau laptop menepati dia punya syarat dia, contohnya ada Windows 10 dan 64 bit tu, Windows 10 dan 64 bit. Setakat ni kalau Windows 7 saya rasa macam dia tak lepas, kadang-kadang dia tak keluar dia punya background ni. Boleh test lah, cuba tengok. Kalau keluar tu alhamdulillah lah kan. Tapi setakat ni nampak macam Windows 10 yang ada yang ada 64 bit OS sistem tu, dia boleh support bahagian background ni. Nampak? So Ustazah tak perlu nak nak cari background belakang ke apa kan, sebab dah ada background. Okay, ni background. Jadi boleh test lah, boleh test tak apa. Ini saya tunjuk je dulu.
Alright, kemudian bila kita dah sign in semua, kita boleh tekan join now lah. Join now. Join now. Ini keadaan kita punya muka Google Meet yang kita bila dah join now lah. Nampak? Ni cara pertama untuk kita log in. Okay. Settle bab ni. Saya masuk sikit dari segi apa yang ada dalam paparan Google Meet ni. Paparan Google Meet ni. Yang pertama, dia kalau saya rasa bagi Ustaz-Ustazah dah familiar dengan Zoom, dah familiar dengan Webex kan. Fungsi yang ada sama je, sama. Tak jauh beza pun. Contoh dia ada, kalau kata kita nak buat apa. Kalau tengok kat sini, titik 3 ni, ujung ni, titik 3, 1, 2, 3 ni. Kalau tengok kepada whiteboard, kan, dalam Zoom ada whiteboard dia. Dalam Google Meet pun ada whiteboard. Dan kita panggil sebagai Jamboard. So, nanti saya tunjuk cara guna. Kemudian change layout. Kita ada, ni kita bentuk ni lah. Bentuk kita punya layout. Ada auto, tile, ada spotlight, ada sidebar. Yang ni nanti Ustaz-Ustazah kena ni lah main-main sikit kat sini kan. Tengok apa jadi kan. Dia lebih kepada lebih tukar kepada kedudukan je. Nanti tengok. Macam yang tadi, yang extension yang saya pakai untuk nampakkan semua muka Ustaz-Ustazah semua tu, saya pakai grid view. Sini maksimum dia ada, kalau untuk tile ada 49 orang. So 49 orang sepatutnya akan nampak lah kat sini. Kalau kita gunakan yang ni, tile ni yang lain-lain saya nanti Ustaz-Ustazah boleh explore lah. Tu lebih kepada kedudukan. Kemudian full screen ni lebih kepada penuh lah, paparan penuh. Jadi kalau Ustaz tengok, kalau kita paparkan tu dia akan nampak penuh. Nampak penuh kita punya paparan tu. Kemudian kita ada change background yang tadi, yang awal tadi kita set up. So kena tukar lah. Sekarang saya tak nak pakai, saya kosongkan. So saya tutup. Kemudian saya turn on caption ni. Ni tak ada apa sangat ni. Ada lebih kepada, kadang-kadang dia keluar macam apa, subtitle kat sini. So kita turn off je lah. Subtitle pun dalam bahasa English, bukan bahasa kita kan. Bukan bahasa Melayu. Nanti dia akan keluar pelik-pelik sikit. So tak perlulah. So yang bawah-bawah ni tak ada apa. Cuma yang paling penting kat sini lah setting ni. Setting. Dekat setting ni, antara yang paling penting ialah kita kena, dalam mana-mana medium lah. Dalam mana-mana medium pun kita guna untuk online class. Antara dua benda yang paling penting ialah satu audio dan satu video lah. Dua benda. Bila kita melibatkan audio, maksudnya antara yang perlu kita guna dalam audio ialah apa? Contohnya headphone kan? Headphone kan? Headphone kita, ataupun earphone, ataupun kalau kata ada mic yang jenis ada jenis mic yang jenis apa macam saya ada tak? Saya pun dah cabut mic-nya. Kan ini saya ada mic tapi saya dah buang mic. Kemudian itu berbentuk audio lah kan. Kemudian kalau kamera, maksudnya kita kena tengok laptop kita lah. Laptop, paparan laptop kita bila kita check cantik tak cantik kan. Muka jelas tak jelas kan. Ataupun kalau handphone, tengok kamera dia okey tak okey kan. Yang penting bila kita open ni, buka ni, kita buka dia punya kamera, nampaklah gambar kita secara jelas kan. Dan kalau untuk kamera juga, saya biasa kalau malam-malam ni, saya akan pakai ni lah. Saya punya ni, right link apa? Right. Bagi ring light ataupun light ring masa satu ni. Ring light So saya biasa pakai itulah. Bagi nampak pencahayaan tu cukup. Biasa bila kita nak buat video ke, nak live ke, pastikan pencahayaan tu cukup lah. Yang tu. Kejap Kemudian apa yang ada lagi? Sekejap saya tutup dulu. Saya exit full screen. Ni tadi dah settle. Saya pergi ke yang atas ni. Sekarang saya pakai, sebab sekarang saya guna email personal lah. Jadi ada function yang tak ada lah. Contoh, kalau saya klik kat people ni, dia ada, ni yang extension yang saya pakai, mute all tu.
Kalau guna email biasa, dia sekadar macam ni lah. Dia ada ruangan chat dan dia ada people kan. Kita boleh tambah people siapa kita nak masukkan. Kemudian kita boleh mute kan siapa kat sini. Contoh saya masuk ke email Gmeet yang ni ni contoh saya masuk sini kan. Ini yang email e-didik, yang mana siapa yang pakai email e-didik, dia akan ada function yang ni, fungsi host control. Host control maksudnya apa? Maksudnya kita boleh tutupkan presentation. Maksudnya kalau murid dia nak kacau ke apa, dia tak boleh lah. Dia tak boleh share screen lah. Kita dah tutup. So kita dah tutup bahagian presentation. Hanya kita sahaja present. Dan yang kedua, kita boleh tutup send chat message. Kita boleh tutup. Maknanya bila kita tutup fungsi ni, jadi murid-murid dia tak boleh chat kat sini lah. Cuba Ustaz tekan tak? Boleh tak chat? Cuba tekan A, B, C, D, E. Ada tak? Boleh chat tak? Boleh? Tak boleh kan? Confirm tak boleh. Siapa yang boleh tu nanti jumpa saya. Tak boleh Memang tak boleh. Jadi kalau kata saya buka balik, saya buka je lah. Buka. Yang tu, kemudian apa lagi kat sini? Contoh saya nak mute secara seorang. Contoh saya nak mute kan, ada yang cakap kat sini. Ada seorang ni, siapa? Ustazah Rozi ni. So, dah tutup dah. Tak dah nak mute. Dah tutup. Tengok siapa yang cakap gini. Ni ada Ustazah Huda ni. Siapa ni? Contoh saya mute kan. So saya mute. So tak adalah. Contoh Ustazah Farah ni. Tak mute, saya mute kan. So saya mute kan. Itu kalau kita buat secara one by one lah. Seorang-seorang kita check mana murid kita yang bercakap ni, kita mute. Tapi nak senang, pasanglah extension yang saya sebut tadi, mute all. Tekan mute all, so dia akan mutekan semua. Kalau Zoom kita ada, bila kita mute kita boleh lock kan dalam Zoom. So maksudnya murid dia tak boleh nak tekan balik. Cuma dalam Google Meet kita kena disiplinkan sikit lah pelajar ni, murid ni, supaya bila kita dah mute, janganlah unmute balik kan. Janganlah buka balik. Tu biasalah, tapi saya rasa bila murid ni, bila dah biasa, bila Ustazah dah biasa cakap, dah sentiasa ingatkan, dah setiap hari ada kelas online kan. Setiap guru masuk dia cakap benda sama. Setiap guru cakap benda sama. 40 kali bercakap, orang kata dah selesai lah sepatutnya kan. 40 hari, bukan 40 kali, 40 hari bercakap benda yang sama kan. Jangan buka mic sekiranya ustaz tak bagi buka kan. Semua cakap benda yang sama. Saya rasa insya-Allah murid-murid dia akan disiplin lah di sudut bab mute dengan unmute ni. Sebab ada yang tanya kan, Ustaz macam mana ni kalau budak asyik duk tekan main-main, nak buat macam mana kan. Memang tak ada jawapan lah, kecuali kita terpaksa mendisiplinkan dia dan mengingatkan dia lah, supaya bila nak bercakap sekiranya perlu saja tekan button yang ni kan, mute ni, mikrofon ni. Okay, yang tu. Ini secara asal macam ni lah, macam yang saya tunjuk ni. Dalam email e-didik, macam tadi akaun Gmail biasa, yang ni kan, akaun Gmail biasa tak ada raise hand kan? Tak ada raise hand. Tapi dalam e-didik, kita ada raise hand ni. Ada raise hand. Jadi banyak sebenarnya, banyak orang panggil features yang ditarik oleh Google bagi yang Gmail personal ni. Kecuali email yang G Suite ataupun yang ada domain sendirilah. Dia orang adalah dia punya feature-feature yang saya sebut tadi. Dan bagi yang Gmeet ni, untuk yang Gmail personal ataupun yang e-didik, yang G Suite ni ataupun yang ada domain ni, partisipan yang kita boleh masukkan dalam satu sesi ialah maksimum 100. Sama macam Zoom, 100 sahaja. Kecuali kalau yang Zoom kalau berbayar, bayar mahal lah kan. Bayar mahal lah sikit kan. Mahal. Jadi kalau yang biasa, akaun biasa ni untuk e-didik ni boleh 100, Gmail biasa pun 100 boleh masuk. 100 maksimum. Macam yang saya beli ni, saya sewa ni, bukan beli, saya sewa ni selama setahun.
boleh masuk partisipan seramai 250. 250. So 250 cukup lah kalau kata macam sekolah saya, kalau nak buat perhimpunan tu cukup lah semua masuk sekali kan dalam satu sesi kan. Jadi tak ada masalah lah untuk nak gunakan ini Google Meet ni. Okay, kemudian apa lagi yang ada kat sini? Sekejap saya tengok presenting. Okay, presenting. Macam sekarang saya tengah present. Betul tak? Cuba saya stop. Sekarang nampak button kat saya ni, you are presenting. Kat sini ada tak? Nampak? Beza kan? Saya buka yang tengah presenting, you are presenting. Kemudian yang ni yang saya tak present now. Ini yang saya belum present. Maksudnya dalam mana-mana pun medium dia ada button present tu. Untuk Google Meet dia ada yang ni Dia ada present now. Tekan present now, contoh saya tekan saya tak nak tekan lah, saya just tunjuk je. Kalau saya buka dua-dua nanti dia akan jam. Dia akan hilang nanti. So saya buka je, dia akan keluar ni 3 button ni. 3. Satu, your entire screen, a window dengan a tab. Dia akan keluar 3 ni lah. Jadi bila ustazah nak pilih contoh saya buka your entire screen. Yang ni lah kan dia akan keluar ni, your entire screen. So kalau kata kita nak share kita punya presentation, just klik je. Klik sini dan tekan share. Klik, tekan share. Klik, tekan share. Klik, tekan share. Tu je. Simple je. Ataupun contohnya kita nak buka audio contohnya kan. Buka audio contohnya kita nak kongsikan YouTube. YouTube Omah Hana contohnya. Bagi budak tak boring ke apa, Omah Hana. Kan? Contoh, alamak, Omahan je jadi. Contoh kan. Kita nak buka ni Omah Hana, kita just kita buka dulu apa video ataupun muzik yang kita nak buka kan, ataupun video apa-apa lah. Kita buka dulu tab kat sini. Kemudian kita pergi balik bahagian present now, pergi bahagian tab. Pergi bahagian tab, cuba saya klik tab, kemudian boleh pilih kat sini. Boleh pilih. Sama ada nak pilih, sebab kita dah buka tab tadi, just pilih lagu yang kita nak buka tadi lah. Contohnya koleksi lagu kanak-kanak Islam. So saya tekan sini je. Tekan, dan yang paling penting untuk pastikan audio tu berbunyi nanti, yang ni bahagian share audio ni mesti kena klik. Kena klik. Yang ni, share audio. Pastikan klik. Bila dah klik nanti barulah apa yang kita kongsikan tu, lagu ke apa ke video ke baru dia akan bunyi. So tekan share je. Klik, tekan share. Klik sini, tekan share. Klik sini, tekan share. Sekarang saya tak share lah sebab saya dah tengah online. Nanti dia kacau sikit. So saya tak share. So saya cancel lah. So cara dia macam tu lah Ustazah. Kat situ. Button window ni, window fungsi dia lebih kurang macam your entire screen lah. Contoh saya buka slide ke apa kan, saya boleh pilih lah kat sini. Pilih slide apa nak, pilih. Buka siap-siap dekat bawah ni kan. Buka siap-siap dan boleh select apa slide yang nak dibentangkan. Pilih dan share. Pilih dan share. Boleh Okay, so cancel. Selesai bab present. Present. So tak ada masalah untuk Ustaz-Ustazah nak nak buat kelas online, nak present apa-apa, boleh tekan button present now tu lah. Yang tu. Okay, yang ni kemudian apa ni ada lagi? Saya dah tak ada kat sini, saya dah sentuh semua. Dalam e-didik pun saya dah sentuh semua. Sekejap apa lagi? Okay, tak ada dah. Okay, yang button record. Satu lagi button record saya tunjuk kalau Ustaz perasan dekat Gmail biasa tak ada button record tak ada button record. Tak ada. Untuk button dalam e-didik kita ada button record ni, nampak? So nampak dia dah buang features ni. Kalau sebelum ni sebelum bulan 9 tu masih ada button record untuk Gmail biasa. Tapi bila dia dah masuk ke tahun ni, dia dah buang dah button record untuk yang Gmail personal. Jadi bagi yang Ustaz-Ustazah yang masih belum ada Gmail email e-didik,
kena ada lah supaya kita dapat features-features yang ni kan, kita boleh guna. Itu. Kemudian senang je kan, simple je. Saya nak tunjuk whiteboard. Whiteboard. Okay, dalam whiteboard ni macam mana cara nak guna? Saya rasa sama je macam yang lain-lain. Contohnya sekarang ni kita nak pastikan subjek apa yang kita nak ajar dulu. Contoh saya ambil yang saya kerja yang saya yang pernah buat lah. Contoh saya nak ambil apa? Yang ni lah. Ni yang macam-macam ni. Contoh kan. Okay, yang ni orang hutan pula keluar. Sekejap, saya masuk ke email EDD senang, nanti Ustaz Sazal boleh guna. Okay, whiteboard ni, saya tekan whiteboard ni, kemudian saya nak ambil bahan yang dah ada. Saya nak ambil bahan yang saya dah buat dalam Jamboard. Kat mana nak cari Jamboard sebelum tu kan. Tak apa, saya tunjuk cara Jamboard. Saya tunjuk yang dah ada dulu. Yang ni, contoh. Okey, yang ni contoh soalan yang dah dibuat ni whiteboard kita, whiteboard kita yang ada. Sekejap saya bagi link dulu. Link dah ada. Okey, link dah ada. Saya tukar dulu sekejap. Saya buang dulu. Saya nak share dulu. Okey, dia punya trik dia untuk kita nak bagi semua murid-murid kita bersama dengan kita untuk buat kerja bersama. Ini minta Ustaz Sazal bagi perhatian sikit, tengok dia sudut teknikal sikit lah. Cara dia ialah, pastikan dekat sini, get link ni. Pergi dekat change. Nanti sebab saya tengah record saya punya ni, nanti saya akan kongsikan recording saya lah kepada semua insyaAllah. Nanti boleh tengok balik. Dekat bahagian tadi, share tadi, saya patah balik. Takut tadi. Saya patah balik, pergi bahagian share ni, bahagian share, kemudian pergi yang ni, change, bahagian change, kemudian pastikan yang bahagian sini, anyone with the link anyone with the link, maksudnya semua sama ada guna Gmail ke, sama ada dia guna akaun G Suite yang lain ke, sama ada dia guna yang MOE ke, semua boleh masuk. So kena pastikan anyone with the link. Kemudian pastikan dekat sini mesti editor. Mesti editor supaya kita nak murid-murid tu bersama dengan kita menulis ataupun buat kerja kita lah bersama dengan kita masa kelas. So pastikan editor. Kalau Ustaz terlupa, dia akan jadi viewer, contoh kan. Maknanya murid dia tak boleh nak menulis bersama dengan kita kan, tak boleh nak join apa yang kita ajar tu. Jadi pastikan kalau kata contohnya kita nak, dia bergantung kepada Ustaz Sazal lah. Sama ada Ustaz Sazal nak mengajar time tu, nak melibatkan murid ataupun sekadar nak mengajar saja ataupun nak panggil murid supaya buat bersama dengan kita pun boleh. Tapi pastikan dalam editor lah, editor. So saya tekan copy link dan klik done lah, klik done. Jadi bila dah siap kita punya tu, kita share kat sini lah. Share, tekan Ctrl V. Ctrl V. So tekan share. Jadi saya nak Ustazah masuk dalam link yang saya bagi dekat chat tu. Cuba masuk. Okey, dah ada yang masuk. Okey, dah ada yang masuk. Okey, dah dua orang masuk. Okey, semua masuk. Okey, ramai masuk dah. Kita akan nampak kat atas ni lah. Nampak ada 7 viewers. Masuk yang link yang bawah nanti salah pula. Link yang terbaru saya bagi, bukan link yang pertama tu. Okey, baru 7 orang. Boleh join, semua join. Pertama sekali dalam whiteboard ni, apa tu? Anonymous masuk Okey. Pertama sekali kita kena faham lah fungsi whiteboard tu untuk apa kan? Untuk kita nak bagi penerangan kan? Untuk kita bagi penjelasan kepada murid-murid kita kan? Jadi dah ada yang right dah. Sabar dulu.
Ini tak dengar arahan cikgu ni. Kejap pakat right dah. Okay, kita tengok dulu apa yang ada dalam kita punya whiteboard ni. Satu pen lah, pen kan, pen. So Ustazah boleh explore lah kat sini, boleh explore je, main-main je kat sini. Kemudian kita ada kita punya eraser, kita ada apa lagi? Kita ada ni bahagian selected, kita boleh select yang mana kita dah buat. Contoh saya select sini, boleh select. Kemudian kita ada stiker. Stiker ni bolehlah ingatkan apa-apa atau nak tulis arahan ke apa ke, ataupun kita nak melibatkan murid, minta murid ambil stiker, tuliskan apa berkaitan dengan subjek tajuk yang diajar ini. Contoh apa? Contoh anggota tubuh badan contohnya kan. Tulis. Ataupun kita ada bahagian circle. Ramai dah godek-godek tu. Kita ada circle, nampak? Circle-circle ni bolehlah tengok-tengok. Kemudian kita ada text box yang kita boleh tulis. Kemudian kita ada highlighter. Highlighter ni inilah kita nak highlight apa yang ada kan, highlight ataupun laser. Kita boleh tunjuk. Sila tandakan jangan mengganggu whiteboard saya contohnya kan. Jangan mengganggu. Ni gangguan ni. Contoh. Tak ada contoh je. Jadi laser ni kita boleh gunakan sebagai kita punya penunjuk lah. Alright. Jadinya dalam kita punya whiteboard ni Ustaz Ustazah boleh setkan mengikut murid-murid yang ada dalam kelas. Contoh kat sini kan, saya dah buat satu contoh lah contoh satu ni kan. Satu. Saya boleh kopikan ni sehingga maksimum lah. Berapa? Paling maksimum ada berapa kelas setiap seorang? Satu kelas ada 40 ada. Tak sampai kot ataupun 30. Kita copy lah. Contoh saya tunjukkan. Contoh saya tunjuk nak copy. Saya nak copykan slide ni. Saya nak copy slide ni. Sekejap Contoh. Add frame. Kita tambah frame. Yang ni kan, contoh kan. Kita duplicate, pergi kat bahagian 3 ni. Titik 3 ni kan. Kita duplicate, contohnya duplicate. Sampailah berapa orang kita punya murid lah, ikut bilangan kelas lah. Kita duplicate dan pastikan kalau ni tulis nama lah kan. Nama murid contohnya, ni Ahmad, ni Abu, ni apa kan. Letaklah murid setiap whiteboard tu. So semasa aktiviti ni berjalan, kita dapat pastikan, kita boleh tengok murid-murid ni buat kerja kan. Kita boleh monitor kat sini. Okey, ni dah siap. Okey, Abu, Ahmad dah siap. Ni Aminah pun dah siap. So kita boleh monitor kat atas ni. Di sudut tu. So mungkin ni antara aktiviti yang boleh dibuat lah bersama dengan murid-murid. Ada soalan yang tanya pada saya, boleh tak guna bahasa Arab ataupun Jawi? Boleh tak? Boleh boleh Ustazah. Kalau gunakan laptop, kita just tukar kat sini. Contoh kat saya dah install saya punya Arabic ni. Saya tekan Arabic, so saya type je lah. Contoh saya nak type apa, sekejap Saya nak type, saya ambil teks ni. Saya nak type bahasa Arab kan. So bolehlah buat. Tak ada masalah. Kalau kita nak guna Jawi ke apa ke, boleh buat. So saya tukar balik saya punya keyboard. So antara aktiviti kat sini yang boleh buat macam-macam lah, bergantung pada kreativiti masing-masing lah, sama ada nak buat aktiviti suaian ke, aktiviti betul salah ke, ataupun nak bagi murid-murid keluarkan idea-idea berkaitan dengan kalau ada karangan kan, okay, isi pertama apa, isi kedua apa, isi ketiga apa, letakkan kat sini kan. So boleh pelbagaikan aktiviti mengikut kreativiti masing-masing dan mengikut subjek masing-masing lah, bergantung. So yang ni adalah function whiteboard. Jadi semua dah nampak, semua dah masuk. Saya rasa okey kot dari sudut ni dah clear. Jadi dekat mana disimpan Jamboard ni, dia akan simpan di Google Drive. Google Drive masing-masing di Gmail. Cari dekat GD Google Drive, so dia akan save
save secara automatik apa kerja-kerja yang dibuat oleh sama ada kita buat dulu ataupun kita bagi murid selesaikan, murid hantar, so dia akan save dekat Google Drive. Google Drive. Jadi nanti boleh explore lah. Yang ni boleh explore lebih sikit. Dia boleh explore. Background ni saya dapat macam mana? Saya ambil kat sini lah background. Nampak? Background nak, kalau nak buat huruf, kat sini. Kalau ni yang tanda tu, kemudian yang ni, boleh pilih background apa nak guna. Ataupun kalau kata nak cari gambar, contohnya nak cari gambar apa ya? Contohnya, kejap. Nak gambar apa? Kita ambil daripada Google Image lah, senang. Okay, search. Kalau kata bahagian anggota tubuh badan. Anggota tubuh badan. Badan lah bahasa Arab contohnya kan. Okay, tarik. Kita boleh ambil sekejap ada ni sikit. Duduk kat rumah ni macam-macam ada tu. Sekejap boleh pilih lah gambar apa yang nak pilih. Nanti just type je lah Type je kat sini. Contoh saya, sekejap saya ambil sikit. Tangan ni lah, saya ambil tangan ni. So saya set as frame contoh. Ni untuk background. Contoh dia keluar ni kan. Kan. So kat sini pun kita boleh buat aktiviti contoh suaian ke, masukkan apa gambar ni apa. Yang tu Ustaz boleh ni lah cari, boleh explore sendiri. Saya just tunjuk macam mana cara nak guna je. Okay, settle yang ni. Jadi saya masuk ke yang lain. Ada 20 minit lagi. Ada insyaAllah 20 minit lagi. Okay, 20 minit lagi. Alright, yang tu selesai. Untuk penggunaan Google Meet. Saya nak masuk sikit lagi berkaitan dengan yang ni Okay. Ini daripada hasil apa? Saya tak masuk Google Calendar saya masuk Google Calendar dulu. Saya masuk Google Calendar dulu. Google Calendar ni cara kedua saya tunjukkan macam mana kita nak createkan link createkan link. Tadi cara pertama bila kita sign in, cara pertama dia akan terus keluar link kan. Ataupun kalau link, kalau katalah Ustaz terlupa, link tu kita boleh ambil kat sini Saya tarik ni sekejap. Saya tarik ni dulu. Link dia kita boleh dapat kat sini lah. Jadi link ni kita akan bagi kepada kelas lah. Kelas yang kita buat tu. Itu cara pertama. Dan cara kedua ialah kita pergi ke email kita kan. Pergi ke email kita, kemudian kita pergi titik 9 ni. Dan kita terus createkan, cari Google Calendar dulu. Ni kan, Calendar ni. Pergi Calendar, kita klik Calendar. Okay, dia akan keluarkan paparan macam ni kan. Okey, bila keluar paparan yang macam ni, apa yang perlu kita buat ialah kita boleh setkan kita punya jadual kelas lah maksudnya. Contohnya besok pukul berapa kelas sana? Pukul 9. Ada ke awal? Pukul apa? 9? Ada tak seorang respon? Ke pukul 8? 8.30 Ustaz. 8.30. Okey, 8.30. Okey, 8.30. Kita cari 8.30. Kita cari 8.30. Okey, 8.30 sampai 9.30. Ada kan? Okey, 8.30 contoh contoh 8.30 9.30. Okey, letak contoh subjek apa? Subjek matematik. Sana kelas apa? Kelas darjah satu apa? Satu nama kelas. Iltizam. Contoh matematik satu iltizam. Kita scroll ke bawah sikit, kita cari bahagian ni, add description, kita letak tajuk apa yang nak diajar. Tajuk matematik nombor contohnya kan, nombor. Taklah sikit topik mungkin bab
Saya boleh letak je ni jangan nanti cek guru matematik nanti ni pula. Saya letak je ni. Contoh bab 1 nombor kan. Jadi nanti letaklah detail sikit apa tajuk yang nak diajar. Kemudian bila dah selesai kita dah setting, mungkin guru-guru dia ada macam-macam subjek kan. Jadi Ustaz-Ustazah boleh setkan. Okey, contoh matematik warna ni. BI warna ni sekian-sekian kan. Boleh set warna-warna kat sini lah. Warna-warna. Dan kalau kata nak adakan orang panggil dia punya notification, boleh pilih kat sini. Nak notify bila? 5 minit, 10 minit, 30 minit sebelum kan. Biasa saya buat 15 minit sebelum notify. Kemudian benda yang paling penting sekali sebelum kita save ialah kita mesti tekan ni add Google Meet video conferencing. Ni benda yang paling penting yang Ustaz Ustazah kena ingat. Tekan sini. Bila kita tekan, dia akan bertukar macam ni lah. Maksudnya bertukar kepada link. Join with Google Meet. Ni link dia. Ni cara kedua yang kita boleh guna. Macam mana kita nak generate link. Macam mana kita nak generate link. Tadi saya sebut masa awal tadi yang cara pertama. Ni cara kedua. Jadi nampak dia sebut up to 100 participant je. 100 orang je kan yang boleh masuk dalam Google Meet ni. So, bila kita dah tekan tu, pastikan save lah. Save. Apa jadi bila kita save, dia akan keluar kat sini. Nampak? Matematik 1 iltizam 8.5, 9.5. Jadinya Ustaz-Ustazah boleh masukkan siap-siap kalau nak nampak nampak teratur sikit, gunakan medium Google Calendar ni untuk letakkan apa yang dari segi sama ada kita jadual mengajar kita ataupun ada appointment lain ke pun boleh masuk kat Google Calendar. Tapi kat sini kita khaskan untuk kita punya jadual lah, jadual mengajar lah terutamanya. So setkan siap-siap, masukkan pukul berapa lagi, 10.30, 11.30, pukul berapa lagi, sambunglah sampai habis. So setkan sampailah hari apa. Boleh setkan. Dan satu lagi dalam Google Calendar, kalau tanya saya kan, sebab ada juga guru-guru tanya, link yang kita set up dalam Google Calendar ni link yang sama ke? Tak. Linknya akan berbeza-beza. Linknya akan tukar-tukar lah. Contohnya kelas matematik ni 8.30, okay, link yang pertama. So pukul 10.30 kelas kedua, link yang beza. Kelas yang ketiga, link yang berbeza. So kena paskan link-link yang berbeza lah. Itu cara kedua. Kemudian settle lah ni Google Calendar. So saya tutup dulu. Itu untuk cara yang ketiga, cara ketiga untuk kita dapatkan link, yang cara yang paling mudah dan cepat ialah kita pergi ke kita punya GC lah. Saya tengok GC saya kejap. Saya masuk GC saya. Kalau untuk yang terbaru ni, ni yang latest lah. Siapa yang guna Gmail biasa pun dah dibuang kod untuk Google Meet tu. Dia tak ada. Hanya ada dekat e-didik saja. Contoh saya tunjuk. Saya pergi ke GC kan, semua yang saya maklum ramai yang lepas tu trainer, GC trainer tu. Jadi saya dah pakar sangat ni bab GC ni. Tahniahlah kepada Ustaz-Ustazah yang mendapat GC trainer tu. Alright. Okay. Contoh saya tengok kelas yang saya buat. Ini yang saya ambil yang kejap. Oh, dia keluar. Patutlah. Ini tak apa, saya tunjuk dulu. Yang ni yang email biasa. Saya tunjuk contoh yang ni. Contoh kelas 5K RBT ni. Nampak? Kalau Ustaz perasan, dia tak ada kat atas ni. Dia punya link Meet. Link Meet untuk personal, Gmail personal. So dia susah lah. Kita nak generate link kat sini, tak ada. Kan? Jadi kalau kita pergi ke email e-didik, kita tunjuk perbezaan dia. Email e-didik. Kemudian loading kejap. Sebab bila kita guna Google Classroom, okay, ada. Saya pergi ke, contoh saya ambil ERPH ni. Nampak? Beza dekat header dia. Dekat header dia ada, sepatut dia akan keluar ni lah. ERPH, class code,
Dan ada kod dia, kemudian ada meet link generate. Ni cara ketiga saya tunjuk macam mana kita nak create link. Kita pergi kat header ni, tengok bahagian header, tengok generate meet link. Kita tekan generate meet link, kemudian kita tekan generate lah. Generate meet link dan kita pastikan visible to student kan, visible to student, kemudian tekan save. Tekan save. Jadi maksudnya nanti contohlah kat sini bila Ustaz Ustazah dah ada GC ni, kemudian GC pula disenterkan, maksudnya menggunakan satu platform saja. Contohnya sekolah dah guna satu platform, menggunakan satu email, dan kita gunakan medium yang email ini saja untuk kita generate link, dan link ini kita boleh gunakan sepanjang kelas sehari tu. Tu beza dia. Macam tadi, yang cara pertama kita create link secara instant kan, yang cara pertama. Dan cara kedua tu kita generate link melalui Google Calendar. Dan bezanya Google Calendar, dia punya link tu satu dia tak sama kan. Satu. Dan cara ketiga ni, kalau kita menggunakan GC, bila kita create link ni akan digunakan sampailah bila-bila, sampai dia expired lah. Maksudnya kan, contohnya bila kita guna untuk darjah 1 kan. Darjah 1 kita buat kelas online gunakan Google Meet, maknanya dia akan gunakan Meet link ni sahaja untuk kelas-kelas seterus-terusnya. Mengikut jadual lah. Mengikut jadual yang ditetapkan. Jadi bila kita guna fungsi untuk Google Classroom, jadi mudah sikit lah. Maknanya murid-murid tak perlulah nak tekan link-link yang lain. Tak ada masalah. Jadi dia hanya menggunakan link ni saja dalam GC yang tu. Alright. So 3 cara lah untuk dapat link tadi. Nampak? Saya rasa nampak, harapnya Ustaz-Ustaz nampaklah perbezaan macam mana kita create link yang pertama, apa beza kita create link cara kedua, Google Calendar, dan juga create link melalui GC, Google Classroom. So 3 cara tu. Okay. Pukul berapa dah? 10 minit lagi. Selesai untuk cara create link. Saya masuk kepada last. Saya punya slide sekejap ini hasil daripada saya punya dapatan dengan rakan-rakan dan juga sekolah lain lah. Antaranya apa yang perlu kita buat sementara kita, contoh bila kita gunakan medium Google Meet ni, 15 minit awal tu pastikan, contoh kat sini kan, 15 minit awal tu pastikan kita dah bagi link, ataupun saya rasa paling cepat pun 30 minit lah kita sebarkan link tu. Dan kita tak nak link tu dia jadi expired tu je lah, risau expired je kalau bila kita guna Google Meet ni. Tapi setakat ni sekiranya kita menggunakan link yang di-create melalui Google Calendar ataupun link yang kita create melalui Google Classroom, setakat ni tak ada masalah untuk isu expired ni. Tapi sekiranya kita terus buat instant link cara pertama, keberangkalian untuk dia expired link dia tinggi sikit lah. Okay. Betul kan yang biasa dan biasa kan betul yang kedua di dalam Google Calendar. Macam sekolah saya memang menggunakan kaedah setiap guru mesti wajib masukkan jadual PDPR di dalam Google Calendar masing-masing. Jadi mereka ni dia akan masukkan kalender semua dalam jadual tu masuk dalam Google Calendar masing-masing lah, dalam Gmail masing-masing. Kami tak guna kaedah yang ketiga yang saya sebut tadi kan, gunakan Google Classroom. GC digunakan mengikut guru-guru sendiri kan. Saya bagi kebebasan kepada semua, mereka buat masing-masing. Terutamanya sekolah menengah lah. Memang saya bagi setiap seorang guru mesti ada GC peribadi setiap subjek, dan saya di-invite sebagai teachers. Okay. Kemudian yang kedua, persediaan link 15 minit awal sebelum kelas bermula. Jadi apa yang perlu kita buat dalam persediaan semasa 15 minit awal tu, pastikan kita letaklah sikit peraturan dan adab. Biasanya untuk permulaan dalam kita nak gunakan Google Meet ni, biasa yang kita hadapi ialah murid-murid ni dia
dalam tempoh 15 minit awal tu dia tak tahu nak buat apa kan. Ada yang bercakap dan sebagainya. Ustaz-ustazah boleh guna cara letakkan satu ni, kita sharekan ataupun kita present kita punya paparan kita dengan poster. Adab-adab ketika kelas online contohnya. Tepati masa kelas online anda. Letak je. Masa 15 minit awal letak yang ni dulu kan. Supaya kita nak murid-murid kita ni disiplin lah. Disiplin supaya apa, lepas kita start mengajar, tak perlulah kita nak bebel banyak sangat kan. Nanti kita bebel banyak sangat berbanding kita mengajar. Tu masalah juga dalam kelas online ni. Jadi kena tengoklah. Dan kemudian betulkan yang biasa dan biasakan yang betul ialah kemaskan link yang diberikan. Contoh ayat yang betul kat sini. Nampak? Bila kita nak bagikan sesuatu apa panggil arahan ataupun info kepada parent, contoh saya buat kat sini. So yang ni Ustaz-Ustazah boleh standardkan lah sama-sama guru. Tak nak nanti yang guru ni cara infonya lain, yang ni lain pula, yang ni lain pula kan. Tak nak, ni parent pun pening. Jadi samakan, letak je subjek, letakkan dia punya tajuk, topik apa, kelas apa, tarikh, bahan yang perlu disediakan dan masukkan link. Link yang ni saja. Maknanya parent tekan dia terus masuk. Tak perlu masukkan nombor-nombor ni kan kat bawah ni kan. Ada nombor-nombor apa benda ni, ni tak nak. So kita ambil link saja, kita copy dekat mesej yang kita nak sebarkan dan kita hantarlah. Mudah je. Kemudian yang kelima, talian internet. Bagi yang terputus talian, okey, dalam Google Meet ni dia beza sikitlah dengan yang lain-lain tu. Dalam Google Meet, bila kita dah buat kelas, pastikan bila kita nak end kelas, pastikan semua keluar. Pastikan semua keluar. Contoh bila berlaku masalah talian internet, mungkin Ustaz-Ustazah terkeluar kan? Tiba-tiba terkeluar. Bila terkeluar, Ustaz-Ustazah apa yang perlu buat ialah kalau kata tak boleh masuk, minta pertolongan guru-guru lain masuk ke dalam kelas supaya murid-murid keluar. Kita tak nak murid berada dalam kelas online kita tu. Kecuali memang murid ni dia pandai tekan keluar, tak apalah. Tapi saya rasa kalau kita terkeluar, murid-murid dia akan buat kerja dia lah dalam kelas tu sebab guru tak ada. Kan macam mana kelas fizikal kalau guru tak ada, dia orang bersembang lah. Begitu juga yang akan berlaku dengan kelas online kan. Kalau kita tak clearkan, tak keluarkan, tak removekan murid dalam kelas kita, selagi itulah jangan kita endkan kelas. Jadi kelas akan dismiss bila murid keluar di dalam kelas, ataupun jika nak mudah kita terus remove murid dalam kelas. Jadi antara 6 benda ni, itu antara yang dijadikan panduan dan penekanan lah dalam setiap kali kita menggunakan Google Meet ni lah terutamanya. Okey, seterusnya saya masuk apa? Ini saya tu tadi. Nanti Ustaz-Ustazah boleh explore snap camera, snap camera ni. Nanti boleh explore. Snap camera ni lebih kepada nak tukar kita punya background lah kan, nak tukar background macam gambar saya ni duduk dalam air kan. Tiba-tiba duduk dalam air. So cumanya dalam snap camera ni dia antara laptop, dia hanya digunakan untuk laptop, dan laptop yang sepatutnya yang boleh memenuhi requirement ni ialah kena ada spek dia lah Windows 10, Windows 10 ini, Windows 10 dan 64 bit OS, 64 bit OS. So kalau lepas dia punya syarat ni, OS ni selesai lah, boleh install lah snap camera. Tapi yang mana yang tak ikut spek tu, maksudnya dia tak boleh nak install snap camera. Alright, yang tu okay, selesai yang tu. Setakat ni okey tak? Ada lagi saya rasa 5 minit last. 5 minit. Saya tunjukkan contoh macam mana kita nak cari extension. Cara nak cari extension, langkah pertama ialah pergi ke apps. Macam mana saya tunjuk yang depan tadi kan, ada extension yang saya masukkan. Pergi ke apps ni. Langkah pertama pergi ke apps. Kemudian
Hashtag tak ada suara. Terkeluar. Sekejap. Saya dah hilang. Sekejap. Dia ada lagi tapi suara tak ada. Cikgu dah masuk balik. Jangan anak murid jangan itu. Iklan. Sekejap. Saya masuk balik. Cikgu murid tu, ketua kelas tu yang nakal tu sekali tu. Tu, sejuknya tempat Ustaz Solah. Tu Ustaz Solat tu, ketua kelas lah tu. Sekejap. Saya terkeluar. Hashtag keluar lagi. Apa-apa pun Cikgu Nurul ada 2 gambar rupanya. Dahsyat Cikgu Nurul ni. Ada lain 1 gambar, Cikgu Nurul 2 gambar. Tu yang keras. Satu laptop, satu handset. Okey, saya pun nak buka handset jugalah. Anak-anak sekali muat 4 handset buka semua. Laptop saya tak ada suara. Audio dia rosak. So ni semua orang dengar suara saya melalui handset. Tapi saya nak tengok handset, mata saya sakit. Saya kena tengok laptop. Oh. Saya keadaan lain, saya tak menghadap handphone sangat. Saya menghadap laptop. Okey, tapi kenapa tak ramai yang ada hanya 9 orang je dalam Ada tak 35 ni? Ya, tak. Maknanya dalam depan. Oh tu. Oh dah cikgu kita terkeluar tadi. Boleh sambung ke? Boleh sambung? Boleh. Alright. Okay, sambung. Okay, yang tadi macam mana nak cari extension sebelum saya habis sikit. Pergi ke apps ke atas ni kan, kalau kita buka Google, pergi ke apps, kemudian nampak dia ada web store. Pergi ke web store, kemudian type je lah apa yang kita nak. Contoh tadi saya sebut ada Google Meet attendance. So kan. So kat sini tekan yang tanda right ni, tekan klik, nanti dia akan ni lah, masuklah, add lah. Macam saya dah ada. So saya tak perlu dengan add Chrome. So saya remove balik lah. Saya tak payah remove lah. Maksudnya saya biar macam ni lah kan. So cara yang sama juga untuk extension yang lain. Nanti saya akan kongsikan lah apa nama-nama extension tu. Nanti Ustaz Sazah boleh explore lah benda tu untuk explore. Okay. Setakat ni dulu dari sudut penggunaan secara basic secara asas berkaitan dengan Google Meet. Saya buka kepada perbincangan sikit berkaitan Google Meet kalau ada sebelum kita tutup. Ada soalan boleh buka mic tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, dengar. Saya nak tanya satu soalan. Okey, tadi Muallim ada sebut kita boleh mute ataupun sekat suara budak, okey, suara anak murid. Lepas tu boleh juga sekat untuk perbualan mereka lah, chatting lah. Tapi ada tak fungsi mana kita sekat contengan? Jika kita paparkan slide dekat diorang, lepas tu tiba-tiba bila kita buat slide, kita ucap tu tiba-tiba diorang buat peta dekat situ. Jadi ada tak fungsi untuk kita sekat drawing? Okay. Itu saja. Kalau dekat Zoom memang ada lah dari situ. Itu saja. Alright. Okay, menjawab soalan tu, dalam Jamboard kita tak ada fungsi untuk stopkan murid tu untuk drawing. Tak ada. Jadi antara cara untuk kita macam mana kita nak apply Jamboard ni, satu cara dengan kita ajar dulu kan. Kita ajar bagi explanation dulu, kemudian baru kita akan masukkan link tu di dalam kita punya chat.
Okay, semua masuk chat dan sila buat apa yang Ustaz ajar tadi, contoh. Jadi maksudnya link tersebut kita akan bagi selepas kita mengajar kalau nak selamat lah kan, kalau nak selamat macam tu. Ataupun cara kedua terpaksa memang kena kawal lah murid-murid ni kan. Terpaksa macam tu lah, kena kawal lah, selagi kita boleh kawal lah. Tapi kalau kata tak boleh, gunakan cara kaedah pertama tu lah kan, kita ajar dulu, kemudian baru kita sharekan. Kita buat kaedah tadi. Yang pertama, kalau ikut whiteboard tu dia akan bagi link secara view. Tu yang pertama. Maksudnya secara automatiknya dia akan bagi link untuk murid ni view saja. Itu secara automatiknya. Jadi kita setting untuk murid-murid ni untuk edit bersama kita, baru kita setting yang saya tunjuk tadi kan, editor tu, baru kita bagi link tersebut kepada murid tu. Jadi saya rasa tak ada isu lah untuk dia orang nak kacau kita. Terima kasih. Maknanya, alright. Ada soalan lain? Malam-malam ni macam ni lah kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Muallim selalu Saida rasa panggil Ustaz je kan, tak apa kan? Muallim Boleh, kan? mana-mana je. Ini ada persoalan kan, sebab ada parents. Sekarang ni kita ni, kalau kat sekolah Syakirin kan, kita pun telah nak mencari satu platform lah yang terbaik kan. Sebab ada parents, kita pun pening kan, ada parents komen macam ni. Ada parents datang, lepas tu kakak macam ni pula kan. Jadi kita yalah, parents ni adalah customer kita. Jadi kita kena ambil maklum apa pandangan mereka semua kan. Jadi ada, baru ni pun ada parents datang. So dia ada call pejabat, maklumkan bahawa dia ni pakar IT apa semua kan. So cadangkan platform. Tapi dia kata sebenarnya, memanglah dia kata yang paling stabilnya ialah Google Meet kan. Tapi masalahnya, isunya macam tu lah kan. Mana kita bila dekat nak itu baru kita boleh bagi link. Dan kita sedia maklum bahawa ada sebahagian ni parents ni bekerja bekerja kan. Jadi bila maksudnya kalau macam Zoom ke Webex kita dah bagi password, ID apa kan. Jadi mereka memang dah set macam tu kan. Jadi ada kan macam sekolah Hirak lah saya kan. Bila menggunakan itu ada masalah, tak ada masalah ke dengan parents apa semua? Sebab dia bertukar-tukarkan link untuk subjek tu kan. Dia tak ada satu yang kita boleh tekannya, maksudnya gunakan link yang sama macam tu. Okay. Boleh jawab ke dia? Dr. Nick? Ya, Okay. boleh. Tak apa, bagi saya bagi ni antara ni lah, sebab saya dah menggunakan Google Meet ni semenjak tahun lepas lah, daripada awal PKP sampailah sekarang lah. Medium utama kami kalau di Pusat Pendidikan Al-Hikmah ni, daripada Tadika sampailah Tafiz, kita menggunakan Google Meet lah. Google Meet. Macam saya sebut tadi, cara kita nak link tu kita boleh generate melalui 3 cara kan. Dan saya rasa Ustaz-Ustazah yang dah melalui kelas Google Classroom sampailah level 8 tu, saya rasa tak ada masalah. Sebab antara GC dan Google Meet tu sebenarnya dia integrate dia antara yang stable, antara yang mudah sebenarnya bila kita dah ada GC dan kita guna Google Meet je. Dan link Google Meet tu macam saya sebut tadi, dia tak akan berubah. Dia tak akan ubah pun, kecuali guna 2 cara tadi. 2 cara yang instant link ataupun yang Google Calendar. Yang tu memang link akan berubah. Tetapi kalau kita generate melalui Google Classroom kan, dia akan, link tu akan sama je kan. Dia akan maintain je. Dia tak akan berubah. Kan? Jadi boleh gunakan cara tu kalau kata ada masalah link lah. Macam di sekolah kami gunakan kaedah, guru-guru dia akan bagi link setiap kali mula kelas.
Itu yang kami praktik daripada bulan 3 tu kan, pertengahan bulan 3 tu, lepas cuti tu sampailah sekarang kita praktikkan. Di peringkat awal adalah beberapa parent, ibu bapa yang ada masalah, tapi lepas tu dah tak ada masalah. Masuk bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam dah jadi macam biasa. Tambah sekarang ni lagi tak ada masalah. Dah sebenarnya dia orang dah terbiasa kan. Murid-murid pun dah terbiasa dengan link, dan dia orang pun dah, mungkin parent pun dah ajar macam mana nak masuk link dan sebagainya. Setakat ni tak ada isu lah dari sudut tu, dari sudut penggunaan perubahan link-link ni. Macam saya sebut tadi, Google Meet ni antara medium yang stable, yang stable berbanding dengan yang lain-lain tu. Dan juga ialah kita pun seboleh-bolehnya kalau ada yang macam kami kan, kami di Pusat Pendidikan Al-Hikmah ni, kita mencari ialah yang terbaik juga kan, selain Zoom, selain Webex kan, selain mungkin ada setengah tu guna WhatsApp video dan sebagainya kan. Tambah sekarang pun kami dah beralih kepada dah tak guna dah WhatsApp group, kita guna Telegram group kan. Tu antara juga perubahan yang kita buat dari peringkat ibu bapa kan. Jadi ibu bapa dia terima je, okey je selagi betul baik kan, dia orang terima je kan. Jadi pihak di peringkat sekolah saya rasa kena bincang dekat Dr. Nick kan, tengoklah mana yang terbaik. Saya rasa ibu bapa yang bagi komplain ni kadang-kadang seorang dua je, tapi kita nak memenuhi seorang dua ni pun payah juga kan. Kalau majoriti kata okey, tak ada masalah kan. Jadi antara tindakan kami macam tu lah Dr. Nick, kita tak adalah meraihkan seorang dua ni. Jadi kita tengok selagi guru-guru pun tak ada masalah, guru-guru pun mudah faham berkaitan Google Meet. Saya tak nafikan dulu peringkat awal pun kami sama juga macam sekolah-sekolah lain kan. Kita mencari rentak kat mana nak kita nak guna Google Meet ke, nak guna Zoom ke kan. Kalau kata guna Zoom 40 minit, kemudian budak masuk balik. 40 minit budak masuk balik. Jadi leceh kan. Dalam penggunaan Google Meet, kalau guna akaun e-didik yang percuma tu, kita gunalah. Selagi percuma kita guna je dan tak ada limit kan. Jadi mudahkan kerja kita kan untuk kita nak kelas online. Ni dan e-didik masih percuma lagi dah Ustaz? Masih lagi percuma Dr. Nick. Masih lagi percuma. Maknanya bagi guru-guru yang tak ada email e-didik, boleh apply lah. Boleh apply. Cuma saya kongsikan juga antara dapatan daripada sekolah-sekolah lain lah. Sekolah-sekolah lain ada guna kaedah. Macam saya guna kaedah yang kedua tu kaedah yang Google Calendar. Ada setengah sekolah dia menggunakan kaedah Google Classroom yang mana macam saya sebut tadi lah. Dia kelas daripada pagi sampailah ke petang kan. Pagi sampai ke petang menggunakan link daripada Google Classroom kan yang dibuat tu, gunakan link yang sama untuk kelas-kelas next tu, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga sampai kelas habis tu. So maknanya sekiranya yang saya nasihatkan, sekiranya berlaku masalah expired link, just generate link yang baru je dalam Google Classroom tu. Itu je. Setakat ni nampak yang sekolah yang guna kaedah macam tu pun tak ada masalah. Dia boleh jalan macam biasa. Cuma masalahnya kalau guna email personal je sekarang ni. Dia dah tak ada fungsi generate link tu. Jadi susahlah parent masuk Google Classroom dia tak nampak link. Payahlah. Kita nak bila masuk GC dia nampak appearkan link Gmeet tu. Jadi bila startkan kelas dia orang tahulah kan gunakan link tu. Itu je lah. Jadi saya rasa boleh pilihlah kaedah yang macam mana nak dibuat yang bersesuaian dengan pihak sekolah lah. Allahu alam. Dr. Nick, ada lagi soalan? Ustaz? Ya. So maknanya semua pelajar sekolah menengah Al-Hikmah ada email menggunakan email e-didik ke Ustaz? Untuk email e-didik sekolah menengah saya baru nak buat. Saya baru nak create. Setakat ni pelajar kebanyakannya dia orang guna email sendiri. Tapi insyaAllah saya akan apply lah insyaAllah. Sebab pelajar pun tak ramai.
So kita orang apply dengan ustaz juga sekali jalan lah sekolah kita orang. Boleh? Boleh. Nanti isi macam biasalah. Borang yang saya bagi tu kan. Maknanya semua nama anak-anak lah kan? Boleh. Tak semua. Baik, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Alright. Ustaz, ada tak apa-apa? Didik ni ada bagi apa-apa ke yang program ke apa ke yang bila Okay. Setakat ni di bawah e-Didik Malaysia, petang tadi kita dah lancarkan satu program akademi pengambilan akademi YouTuber Guru Malaysia. Saya rasa ada juga 2-3 orang yang masuk ni kan, tapi macam itulah. Mungkin dia berehat sebentar tu. Mungkin kekangan kerja dan sebagainya. Jadi petang tadi dah dibuka untuk batch yang keempat dan kemungkinan batch yang keempat ni kemungkinan batch yang terakhir tu bab kata ni lah project manager Ayu ni. Jadi sekiranya ustazah yang berminat, bukan kita jadi YouTuber ni macam YouTuber apa YouTuber apa tu yang kaya tu, yang masak tu. Siapa? Yang India tu. Oh, Sugi ya. Sugi ya. Sugu lah. Sugu. Jadinya. Sugu kan. Ataupun dia macam yang ataupun dengan apa YouTuber yang lain lah. Kita bukan target bukan ke arah tu lah. Bukan kita nak dapatkan duit dan sebagainya. Tapi matlamat kita masuk ke Akademi Ayu ni untuk kita nak hasilkan video PDPR ni atau PDPC ni yang lebih baik. Dan sebab sekarang ni kalau ikutkan istilah sekarang ni istilah hybrid Ustaz-ustaz semua kan. Hybrid orang dah sebut pasal hybrid kan. Jadi dalam pelaksanaan hybrid ni sebenarnya kita kena kombinasikan antara pendidikan tradisional tu dan juga pendidikan teknologi kan. Jadi kita integratekan kedua-duanya dan jadilah satu pendidikan yang kata hybrid ni, laju ni kan. Jadi nak tak nak video yang kita hasilkan tu menjadi satu, kalau istilah sebagai alat bantu mengajar kita juga sebenarnya untuk kita bagi kepada anak-anak murid ni supaya mereka dapat lihat selepas tu kan. Di samping kita memang kita mengajar, kita ada backup kita video, so kita boleh bagi kepada murid Jadi itu yang promosi pertama lah yang dibuat di peringkat e-Didik Malaysia. Bagi ustaz-ustazah yang berminat nak join untuk batch keempat ni, saya mengalu-alukan sangat lah kan. Saya sebenarnya di Ayu ni saya seorang je sebenarnya mewakili sekolah-sekolah swasta di Malaysia ni. Yang lain tu semuanya guru-guru di peringkat KPM semua guru KPM. Jadi nak kata yelah kadang tercabarlah juga kan. Dia orang je naik tapi kita di peringkat swasta sebab saya pun tak ada team kan. Saya tak ada team yang boleh kita nak menghasilkan video secara konsisten tu tak ada kan. Jadi saya sangat mengalu-alukan lah di kalangan ustaz-ustazah yang berminat nak buat video, nak jadi YouTuber pendidikan ni kan. Jadi boleh. Dan sebab saya rasa ustaz-ustazah dah ada recording video tu dan saya nampak ada 2-3 orang di kalangan ustaz-ustazah di Asyakirin ni yang share video di media sosial, di Facebook dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya dah ada. Cuma kita touch up sikit-sikit, kita belajar macam mana nak edit bagi cantik, macam mana nak buat animasi, macam mana kita nak upload dalam YouTube contohnya kan, macam mana kita nak tarik crowd kan. Jadi itulah yang kita akan belajar di dalam Akademi YouTuber Guru Malaysia. Dan yang kedua bagi yang berminat untuk menjadi Google Certified Trainer yang mana kita akan belajar berkaitan dengan apa yang ada dalam Google ni kan, dipanggil Google Certified Trainer. Boleh juga mendaftarkan diri dan bila kita ditauliahkan sebagai GCTNT, guru-guru macam tu di sekolah Asyakiri ni tak perlulah lagi panggil saya kan. Jadi GCT inilah yang akan membentangkan, akan bagi bengkel, akan buat ladap dan sebagainya di sekolah. Sebab GCT ni dia ada requirement yang perlu
memenuhi kehendak Google tu. Jadi maknanya akan datang tak perlu cari penceramah luar, hanya GCT ni lah yang akan conduct ladap di sekolah. Jadi itu antara yang ada di EDDate Malaysia lah setakat ni yang boleh ustazah, guru-guru explore, terutamanya di musim pandemik ni lah kan. Online ni saya rasa benda yang paling kena belajar ialah bab teknologi lah kan. Kita tak boleh lepas daripada teknologi ni. Kalau kita tak belajar teknologi ni, maka kita akan tertinggal lah kan. Saya suka ingatkan pada diri saya dan juga guru-guru saya lah berkaitan dengan teknologi terutamanya. Explore lah aplikasi yang boleh menarik minat murid supaya datang, supaya dia akan menunggu-nunggu ataupun menanti-nanti kehadiran ustaz-ustazah dalam PDPR. Kan. Macam mana cara dia? Kena explore lah apa lagi aplikasi yang menarik yang boleh kita touch up dalam kita punya PDPR kan. Itu kena study lah insyaAllah. Dan banyak tutorial yang ada dalam YouTube ni yang boleh ustaz-ustazah refer. Contohnya Quizizz, Kahoot, Padlet kan. Padlet, Quizizz, Kahoot, Google Form, apa lagi yang mana kemahiran-kemahiran yang perlu ustazah kuasai tu kan. Boleh tengoklah insyaAllah. Wallahualam. Yang tu saja ke Dr. Nik? Ada lagi ke? Ada lagi tak soalan? Ustaz, Ya. nak tanya, kalau cara ketiga tu generate link di Google Classroom, maksudnya student ni ada pilihan buka link tu di GC ataupun yang cikgu kelas berikan kepada parent. Betul ke macam tu? Betul. Kalau kita direct GC, dia akan terus masuk ke kelas, join kelas. Okey. Satu lagi Ustaz nak tanya, recording video Google Meet ni dia akan simpan di dalam drive kita ke Ustaz? Betul. Dia akan berada di drive kita, betul. So, kalau macam kita nak upload untuk masuk dalam GC untuk anak-anak yang tak hadir tu boleh lah ke Ustaz? Boleh. Betul, boleh. Sharekan link. Kita share link je. Share link saja. Jangan share file. Kalau share file dia akan jadi besar lah kan. Okey. Share link je. Ambil link daripada Google Drive, masuk ke dalam GC. So nanti dia akan keluar macam video lah. Dan kalau kita share file, dia akan jadi berbentuk bentuk file. Dia akan jadi contohlah satu video tu 300 MB. Jadi murid terpaksa download dulu menggunakan 300 MB. Kalau seorang guru kan, sekali mengajar. Kalau contohnya ada 100 kali mengajar, contoh tahun ni berapa? 1000 kali mengajar. Tak, dia akan jadi banyak. Dia akan bukan duplicate. Maksud saya dia akan data yang digunakan tu banyaklah, banyak. Jadi pastikan share link, jangan share melalui direct share file. Dan satu lagi yang saya selalu syorkan kepada guru-guru ialah kalau ada channel YouTube, masukkan dalam channel dan share link tersebut dalam GC pun boleh, ataupun masuk ke dalam grup ke apa kan, boleh juga, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi? Ustaz, saya nak tanya. Okay. Pukul 11 Okey ni. Ustaz, video yang yang kita dah download, kita ambil tu kan, lepas tu kita boleh edit ke? Koklah ada benda-benda yang tak sepatutnya parent tengok kan. Betul. Itu proses yang editing tu. Dia kalau nak senang, contoh saya bagi 15 minit awal tu, kita jangan mula recording lagi 15 minit awal tu, sebab 15 minit awal kita menunggu murid masuk. Kita akan mula recording apabila kita start mengajar. Contohnya pukul 9 tu kita dah mula start mengajar, baru kita klik recording. Kan? Bila kita klik recording, kita pastikan bila penyampaian kita akan berakhir. Contohlah pukul 9.50 dah habis kita punya pengajaran. Yang 10 minit akhir tu kita dah bebel lah kan. Kita tak bila kita kongsi link tu, kita tak naklah tengok, tak nak dengar lah parent nak dengar bebelan kita kepada murid kan, ataupun
Takkan parent ataupun murid nak tunggu 15 minit awal nak tengok video yang kita admit. So tak perlu. Maknanya kita akan recording tu bermula bila kita mengajar dan bila dia berakhir. Stopkan bila berakhir. Tu untuk recording. Jadi dari sudut tu kita tak perlu buat proses editing. Kita boleh terus share link kepada parent. Tu nak mudah. Cara kedua yang Ustazah sebut tadilah. Mana kita kena download dulu file, kemudian kita masuk dalam proses editing, kita tambah sikit intro, tambah outro dan kita jadikan satu video. Tu dia leceh sikit tapi bagi yang biasa dah buat editing, dia lebih menarik lah sebenarnya. Kan ada gambar Ustazah mengajar kan. Gambar intro tu, kemudian outro dia tutup sikit dengan like and subscribe contohlah kan. Kalau dalam YouTube lah kan, gaya YouTuber macam tu lah kan. Jadi editing tu perlu sekiranya di depannya nampak macam tak okey kan. Mungkin di depan tu Ustazah bebel ke apa, potong dulu. Ataupun di belakang pun ada benda yang tak okey, potong dulu kemudian baru sharekan link lah. Dari sudut video macam tu lah. Ada lagi? Last. Sebelum kita tutup, sebelum saya serah balik. Last. Kalau tak ada saya ucapkan terima kasih lah kepada Dr. Nick kerana atas jemputan pada malam ni. Minta maaf sebab penyampaian saya pun nampak tergesa-gesa dan saya suka sebenarnya jumpa secara fizikal. Dapat ajar secara direct ni lebih bagus lah, lebih baik berbanding kita berjumpa di atas talian ni. Tapi nak buat macam mana? Sekarang ni dia punya medium yang sedia ada macam ni lah. Dan saya pun setiap malam kelas online je, belajar pun kelas online je kan. Nak tak nak itu je lah kelas yang kita boleh buat. Dan penyampaian ataupun bengkel kursus yang kita boleh buat macam ni je kaedah dia. Tapi nak tak nak kita kena terima. Walaupun tak dapat banyak, sekurang-kurangnya Ustaz-Ustaz dapatlah sikit-sikit apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan yang sikit-sikit yang dapat tu boleh di-applykan dan boleh dibuat. Yang penting dalam teknologi kena buat. Tu je. Cerita banyak-banyak pun aplikasi tapi tak buat, dia tak ada point juga kan. Tak jadi juga. Jadi Ustaz-Ustaz kena buat apa yang saya cakap tadi. Cuba explore lebih lagi berkaitan dengan Google Meet ni dan juga extension yang saya sebut tadi kan. Jadi nanti buat insyaAllah. Nanti saya cuba follow up dengan Dr. Nick lah sama ada Ustazah ni buat kan. Mudah-mudahan lah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak atas segala kesalahan yang tutur kata yang tak teratur ni. Malam-malam biasalah ada macam-macam sound effect kat belakang. Minta maaf lah. Biasalah. Wallahualam. Terima kasih banyak Dr. Nick atas jemputan. Saya serah balik kepada Dr. Nick. Jutaan terima kasih pada Ustaz pada Muallim Fairul. Wan Hajah Nurisa ada nak sampaikan sedikit itu, ucapan sikit. Teacher Nurisa. Ada tak ada? Dah tidur ni. Okey. Sama-sama sekali lagi lah. Pihak sekolah Hak Syakiri merakamkan jutaan terima kasih pada Muallim Fairul kerana sudi untuk berkongsi berkenaan dengan teknologi dalam pendidikan ni. Mudah-mudahan dia memberi manfaat pada guru-guru untuk explore platform yang ada ni untuk kita mencari kreativiti dalam segi penyampaian secara online ni. Sebab kita tahu bahawa untuk PDPR secara online ni memang amat-amat mencabar ya. Tambah-tambah ini adalah norma baru ya, dalam kita baru merasai keadaan macam ni. Dan kita sedia maklum bahawa anak-anak pun juga tercabar, ibu bapa juga tercabar ya dalam untuk kita nak sampaikan maklumat. Kadang-kadang tu kesian tengok guru ya berusaha untuk cuba untuk memahamkan anak-anak ni. Jadi mungkin kadang ada parents pun, yelah parents pun boleh tengok kan macam mana
guru mengajar dia komen kan, dia tak tahu macam mana guru ni sebenarnya berusaha untuk itu. Jadi kita mengharapkan dengan ilmu yang kita berkongsi bersama ni dapat memberi pendedahan yang lebih luas lah kepada guru untuk mencari kreativiti yang lebih bermanfaat kepada semua anak-anak dengan didikan kita. Jadi sekali lagi pihak Sekolah Syakir merakamkan jutaan terima kasih kepada Muallim Fairul. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lah kalau boleh secara fizikal macam mana keinginan Muallim sendirilah. InsyaAllah. Jadi sebelum kita tutup perkongsian kita pada malam ini, kita tutup dengan tasbih kafarah surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, jutaan terima kasih Ustaz Hairul. Jazakallah khairan khatiran. Okey. Kepada semua juga guru terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama pada malam ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.